الحمد لله الذي علم وأنعم وهدانا بالقرآن للتي هي أقوم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pesanan yang paling berharga kepada setiap umat Islam. Justru pesanan ini sentiasa diulang-ulang selama minggu agar umat Islam sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semasa ke semasa, dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala kegahan. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Bersedekah, mengeluarkan sebagian harta bagi membantu golongan yang memerlukan, adalah satu ibadah yang merupakan tuntutan dalam Islam. Lebih daripada itu, Islam telah memfardukan zakat ke atas setiap Muslim dengan menjadikannya sebagai salah satu daripada rukun Islam. Pastinya amalan ini mempunyai hikmah yang tersendiri di sisi Islam. Sehubungan itu, khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk "Bijak Memberi Rakyat Disantuni". Muslimin yang dikasihi sekalian, sebagai seorang muslim mukmin, kita semua beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kadar rezeki yang berbeza-beza bagi setiap manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang senang, ada yang susah. Begitulah seterusnya. Ini bertujuan supaya setiap manusia peka dan prihatin terhadap nasib orang sekelilingnya, dan tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri sahaja. Malah agar Islam menganjurkan supaya umatnya memberikan sebagian rezeki mereka kepada golongan yang memerlukan, dan amalan ini merupakan suatu kebaikan serta mendapat perhatian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu menginfakkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi, dan apa yang kamu infakkan daripada segala sesuatu tersebut, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Muslimin yang dimuliakan, ibadah zakat, bersedekah yang disyariatkan oleh Islam bukanlah tujuan supaya umat mengambil kesempatan dari harta seseorang kepada suatu harta orang yang kaya. Namun sebaliknya, setiap umat Islam perlu berusaha dan gigih meningkatkan ekonomi diri sendiri dan keluarga agar bebas daripada amalan minta, malah mampu pula untuk bersedekah dan menunaikan zakat. Hakikatnya, amalan sedekah bukan hanya bagi orang kaya, malah jika dilakukan oleh orang yang biasa, ia lebih utama dan afdal. Inilah mafhum daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajul, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Qala, anta saddaqa, anta sahihun, ta'amul 'aisha wa tahsal faqr.
Rawahu Nasai. Bermaksud, seseorang lagi bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Baginda menjawab, kamu bersedekah padahal saat itu kamu dalam keadaan sehat dan saat berat untuk bersedekah. Kamu mendambakan kehidupan dan takut menjadi fakir. Hadis tersebut juga memberi pengajaran kepada kita supaya melawan nafsu yang cintakan dunia, takut kepada kefakiran, dan pentingkan diri sendiri. Bersedekah hasil dari usaha dan mujahadah melawan nafsu-nafsu tersebut akan mengangkat nilai keutamaan sedekah seseorang. Jika semangat ini dihayati oleh setiap individu, Khatib percaya umat Islam, umat ini akan menjadi umat yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanggungjawab untuk membantu dan membela golongan yang memerlukan seperti fakir, miskin dan sebagainya adalah terletak di atas bahu setiap individu muslim. Para ulil amri, kerjasama yang digagas kerana ini hendaklah bersatu padu erat. Semua itu, setiap individu bertanggung jawab menunaikan zakat, menerusi institusi dan amal yang telah dilakukan oleh ulil amri. Inilah yang telah ditaulankan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam menyatakan bai'ah pada baginda, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nushat li kulli muslim. Rawahu Al-Bukhari. Bermaksud, aku telah berjanji setia kepada Nabi atas perkara menunaikan salat, menunaikan zakat, memberi nasihat kepada setiap muslim. Jelas menerusi hadis tersebut, menunaikan zakat adalah satu syiar Islam yang diisytiharkan melalui perjanjian antara rakyat dan pemimpin Islam. Rakyat bertanggung jawab menunaikan zakat, manakala ulil amri bertanggung jawab menguruskan zakat. Selain itu, membayar zakat musyidatul mal akan membantu memperkasakan institusi pengurusan zakat di negara kita. Secara individu, umat Islam terbatas untuk melaksanakan kerja asnaf, mengumpul zakat, mengalihkannya kepada asnaf yang memerlukan. Kerana semua fakir miskin itu memohon dan meminta sedekah, sedangkan kita wajib menyalurkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Bermaksud, dan pada harta-harta mereka ada pula bagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Hal ini juga diterangkan manusia sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah berkata, "Laisa al-miskin bihadha al-tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu luqmah wal luqmatani wat tamrah wat tamratani." Qalu, "Fama al-miskin ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi la ya'lamu ghinan yughnihi wa yuftaru lahu wa yatasaddaqu 'alayhi wa yas'alu an-nasa syai'a." Rawahu Muslim. Bermaksud, orang miskin bukanlah mereka yang datang kepada orang ramai dengan meminta-minta, lalu peminta itu diberi satu suap atau dua suap, satu tamar atau dua tamar. Para sahabat bertanya, jika begitu siapakah orang miskin itu, wahai Rasulullah? Jawab baginda, yaitu orang yang tidak pergi kepada orang untuk meminta-minta, keadaannya tidak diketahui ramai supaya orang memberi sedekah kepadanya, dan tidak pula meminta-minta sesuatu daripada orang ramai. Demikianlah Islam mengajar kita soal fikir dan keadaan yang memerlukan, meskipun mereka tidak meminta-minta. Memberi kepada orang yang meminta-minta itu mudah, manakala memberi kepada orang yang memerlukan tetapi tidak meminta-minta jauh lebih sukar. Namun inilah tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh setiap muslim dan oleh amri. Terutama Allah yang memuliakan, gejala mengemis di negara kita yang meningkat. Sangat mengejutkan apabila statistik Jabatan Pelajaran Masyarakat mempamerkan peningkatan angka jumlah orang fakir, orang miskin yang diselamatkan di seluruh negara yang meningkat setiap tahun sejak daripada 2013 sampai kini. Dari satu sudut
Kita berterima kasih kepada pihak berwajib yang telah mengambil sikap proaktif dan betul-betul lumus menjalankan tanggungjawab. Namun dari sudut yang lain, kita turut resah dengan kenaikan graf tersebut. Seolah-olah semakin ramai yang diselamatkan, semakin ramai pula yang menjadi pengemis. Ingatlah amaran Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang sengaja meminta-minta atau mengemis, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kepada Habasyi dan Junadah radhiyallahu anhu. Man sa'ala min ghairi faqr fakannama ya'kulu jawab. Rawahu Ahmad. Bermaksud, sesiapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa ada kesulitan, maka seolah-olah dia memakan bara api neraka. Angka ini tentunya dapat dikurangkan sekiranya kita bertindak prihatin terhadap gejala sosial ini. Kita perlu tidak memilih dalam memberi sumbangan supaya ia tidak sampai ke tangan yang tidak selayaknya, seperti sedikit-sedikit pengemis yang kebanyakan menggunakan nama-nama agama. Kita berhak bertanya dan melirik sedikit sebanyak kepada orang yang meminta sedekah itu. Ini kerana selain daripada kita mengharapkan pahala sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mengharapkan sedekah tersebut benar-benar sampai dan dimanfaatkan oleh golongan yang membutuhkan. Dalam masa yang sama, kita tidak ingin membasmi pengemis-pengemis yang ingin mengambil kesempatan tersebut. Menangani isu pengemis dan sedikit pengemis ini hanya akan tercapai apabila semua golongan masyarakat dapat berdiri bahu, satu padu, satu hati bersama agensi kerajaan dan memutas gejala sosial yang tidak sihat. Orang ramai digalakan memberi maklumat, membuat aduan mengenai aktiviti pengemis di kawasan sekitar kepada pihak berkuasa yang berhampiran. Pada tetamu Allah yang berkati, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati beberapa nukah kumpulan sebagai renungan dan bekal kita bersama. Pertama, amalan menunaikan zakat dan bersedekah menunaikan keunggulan, ketinggian, kedermawan umat Islam. Kedua, umat Islam bertanggungjawab pada ulil amri dengan menunaikan zakat melalui umat. Ketiga, semua pihak adalah berusaha untuk menangani gejala pergelangan, mengambil kesempatan dengan meminta sedekah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah As-Salat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memudahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyampaikan baginya. Dia juga menyampaikan bagi mereka, dan apa sahaja yang kamu perlukan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik memberi rezeki. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawah. Innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya laylatat taibin.